Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Selamat malam. Siapa yang tonton live dengan Sipu untuk sesi malam ni, alright, boleh komen hadir dulu. Alright, sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain masuk dan kita nak tunggu kita punya platform ni dalam keadaan yang baik. Alright, so siapa yang ada untuk sesi live malam ni, tolong komen hadir. Sipu nak tengok berapa ramai yang hadir untuk sesi live malam ni. Dan topik malam ni, right, kita nak fokus kepada satu topik yang sebenarnya sangat special untuk sesi live malam ni, iaitu nak masuk profit US dollar, belajar poin penting ni. So poin penting apa yang kita nak belajar, iaitu berkaitan dengan reversal, right? So lebih laju, lebih pantas you dapat kenal pasti poin reversal, lebih cepat, lebih laju you punya profit, alright? Okay. Alright, so siapa yang hadir malam untuk sesi malam ni boleh komen hadir sementara kita tengah tunggu platform kita dalam keadaan yang baik. Alright, so jangan lupa untuk klik button share. Alright, untuk klik button share untuk yuran kelas malam ni. Alright, so saya tengok ramai yang hadir malam ni. So sambil kita tunggu rakan-rakan yang lain masuk. Okay, so why not kita terus masuk dalam, kita kalau nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk mungkin lambat. So kita terus start lah. Berapa ramai yang rasa macam Sifu, tak apa Sifu, terus start Sifu, tak payah tunggu dia orang. Dia orang lambat, dia orang punya pasal Sifu. Kejam tak kejam lah kan. Alright, okay, boleh. Suara macam dalam gua, serius lah. Suara saya okey tak? Sebab ada yang komen suara saya cakap macam dalam gua. Sekarang saya tengah bertapa kat gua lah. Suara okey tak? Kalau suara okey, gambar okey, komen clear. Right. Okay, so kita punya platform pun dah ready. Apa khabar anda semua? Right. So untuk sesi live malam ni, kita punya platform pun dah ready. Okay, so saya nak tanya dulu, adakah gambar, dari segi gambar, visual dan juga audio jelas? Kalau jelas tolong komen jelas. Right. Kalau suara, sebab ada yang komen suara saya tak okey ni. So saya tengok ramai yang cakap okey. Boleh saya teruskan tak? Okey, ramai yang clear okey. So ada juga yang komen kat situ, Ahmad Zamzuri, FFP Oktober saya dah book dan payment tapi belum dapat apa-apa reply. Yes, betul. You akan dapat notification coming soon, alright? Biasanya you akan dapat kelas kita 24, so you akan dapat next week lah. Alright, mungkin dalam 20 hari bulan ataupun 21 bulan. So bagi anda yang saya nak ucapkan tahniah juga kepada, sebenarnya kita tak nak buat ramai, tapi pendaftaran tu dah terlajak ramai, dah tak boleh nak buat apa dah. Right, sebab ada juga yang kita tengah prepare untuk refund balik duit diorang. Alright, sebab pendaftaran kita sebenarnya limitkan kepada 500 sahaja. Alright, tapi kita dah dapat pendaftaran lebih daripada 1000 lebih. Alright. Sebab apa? Sebab kapasiti terlalu besar, nanti susah kita nak handle. Alright, sebab kita dah ada experience conduct sampai 4000, 5000 audience, right, peserta FFP, dan kita dapati kesukaran platform yang untuk handle. Alright, walaupun kita pakai platform yang tergempar, yang paling hebat macam Zoom pun masih lagi mempunyai sedikit masalah lah. That's why kita limitkan pendaftaran. So bagi anda yang dah daftar untuk program Next FFP pada bulan Oktober ni, tak lama saja lagi, minggu depan, saya nak ucapkan tahniah. Alright, anda buat keputusan yang betul dalam hidup anda. Alright, bagi anda yang belum daftar, jangan tanya Sifu macam mana daftar, memang dah tak boleh nak daftar. Pendaftaran dah ditutup. Alright, lepas tu bagi anda yang dah daftar tapi belum dapat info, relax. Alright, jangan risau, anda akan dapat info selewat-lewatnya minggu hadapan, iaitu pada 20 Oktober 2020. Alright, so relax guys. Alright, okay. Boleh kuatkan sikit tak? Boleh kita kuatkan sikit. Alright, so kita start sebab kita tengok ramai yang dah ready. So kita start untuk sesi live malam ni. So kita just tengok dahulu market. Alright, kita tengok dulu market, apa yang market ada untuk hari ni, yang mungkin kalau kita ada peluang dan ruang, kita boleh entry sama-sama guys. Alright, alah jangan refund saya punya. So kalau mungkin you antara peserta yang ke 1001, mungkin kita akan refund lah. Alright,
Okay, sebab kita dah limitkan, kita cuba limitkan kepada 500, tapi kita dapat sambutan yang luar biasa sehingga 1000 lebih. So tapi kita dah cakap dengan tim, tak apa, sampai 1000 saja. Yang mana lebih daripada 1000, nama dia jadi 1001, kita refund, tak ada masalah. Right? So mungkin you boleh join untuk next FFP. Right? Okay, so kita tengok dulu market. Right? Market apa yang ada sekarang. Cuba korang komen, korang nak pair apa. Right, korang nak pair apa. So sambil-sambil tu kita boleh tengok apa peluang dan ruang yang ada dalam market untuk hari ni. Right, dan kita sambil-sambil kita share peluang dan ruang yang ada dalam market ni, sambil-sambil tu juga kita boleh belajar point penting kita untuk malam ni, iaitu mencari reversal. Right, ni topik kita. Right, saya ingatkan balik semula, ni topik kita. Nak masuk profit US dollar, belajar point penting ni. Right, point apa yang penting yang kita akan discuss pada malam ni, iaitu berkaitan dengan point reversal. Right. Okay, so ini untuk market Euro USD. Right, so point reversal ni maksudnya macam ini. Right, tengok time frame yang saya tengok sekarang ni adalah time frame US dollar, Euro USD. Right, so kalau tengok dekat sini, kita nak cari point-point yang macam gini. Right, kita nak cari point-point yang macam ni. Contoh, right, nampak tak? Market bergerak naik ke atas. Right, sebelum, okay, dengar ni perkataan ni, sebelum dia turun, sebelum dia turun ni, kita nak tackle market dekat sini dulu. Kita nak dapat entry dekat sini dulu. Berapa ramai yang nak belajar benda tu, yang mana kita akan go through untuk sesi live pada malam ni. Right, ini yang kita nak fokuskan. Maksudnya harga naik, sebelum dia drop, kita dah entry dulu. Kita nak entry dekat this area. Kita nak entry sell dekat this area. Itu kalau dia sell. Kalau dia buy, sama juga konsep dia. Market drop sampai dekat this area. Right, sebelum market move lebih tinggi ke atas. Right, start daripada this area, sebelum market naik lebih tinggi ke atas, kita nak entry dekat this area. Right, kita nak entry dekat kotak yang warna kuning ni. Right, okay, boleh? Faham tak dekat situ? Okay, so far clear tak dekat situ? Right, itu yang target kita ataupun pembelajaran kita. Saya briefing dulu apa yang kita nak belajar hari ni. Right, so bagi anda yang mungkin belajar pada FFP yang lepas, anda sepatutnya tak ada problem nak kenal pasti dekat mana area reversal. Sebab apa? Sebab FFP yang lepas saya ada belanja satu strategi yang sangat powerful, iaitu TZZ. Right, strategi TZZ ni sangat-sangat powerful, yang mana anda boleh trace lebih pantas dekat mana point akan berlakunya reversal yang valid. Sebagai contoh, ini point yang pertama. Nampak tak? Okay, kita zoom sikit, kita besarkan. Mana point tadi? Contoh point dekat sini. Nampak? Sebelum dia berlaku kenaikan ke atas, dia dah bagi tahu, okay, this area, this level adalah level yang paling apa kita panggil, yang paling valid untuk kita entry buy. Nampak tak? Dekat sini dia dah bagi tahu dah. So kalau you dah belajar FFP, you dah belajar FFP yang lepas, right, supposed to be you dah tak ada masalah nak kena reversal. You dah dapat teknik strategi yang advance. Right, nampak ni dekat sini you boleh entry buy dekat mana-mana area, ataupun you boleh tengok dekat sini. Right, boleh tengok dekat sini. Okay, dekat area sini, ni adalah kita punya monitor kita untuk entry. So supposed to be you boleh entry dekat this area. Right, dekat this area. Okay, as long dia bertahan atas point tu. Okay, kalau kita entry dekat area sini, kita tengok lebih kurang 20 pip saja, tapi potensi profit yang kita dapat selepas dia touch dua line adalah 236. Right, banyak lagi contoh lain sebenarnya kalau kita tengok dekat sini. Right, kita boleh tengok contoh sell pula. Right, mana ada contoh sell satu? Nampak? Ada satu contoh sell dekat sini, kita cari. Right, sell yang valid. Contoh macam ni, nampak tak? Right, ini point-point reversal yang kita yang you belajar dalam TZZ. Nampak? Right, entry dekat area sini. Right, tak sempat nak floating, dia terus turun berapa untuk permulaan. Alright, tak sempat nak floating dekat sini. Okay, market tak sempat nak floating negatif. You terus, kalau you entry dekat this area, tak sempat nak floating, terus dia bagi 180 paling tinggi, 185 pip paling banyak dia boleh bagi. Right, tapi kalau you tunggu sampai dia touch dua line, iaitu pada paras mana? Dekat sini jauh betul. Right, you entry dekat sini. Right, ni touch minima dua line, you boleh dapat sekitar 463. Alright, okay. So, saya nak tanya, siapa dekat sini peserta FFP
yang you terima bonus, ataupun dalam FFP you dapat bonus strategi TZZ. Sebab you kena faham, FFP tak ada pun bonus TZZ ni. Alright, tak ada pun strategi TZZ ni, tak ada dalam FFP. Cuma untuk FFP yang minggu lepas, disebabkan energi apa yang kita panggil energi semangat peserta FFP yang lepas terlalu awesome. That's why si Furazi rasa macam korang punya semangat sangat luar biasa. Dan inilah yang Sifu boleh bagi, iaitu teknik bonus TZZ. Alright. So siapa yang ada dalam FFP yang lepas, yang terima bonus TZZ dan buat profit gila-gila menggunakan strategi ni, boleh komen tak? Saya profit gila-gila kat TZZ. Saya nak tengok berapa ramai yang dapat manfaat daripada strategi TZZ ni. Alright. Okay, boleh. Okay. Alright. So untuk malam ni, jangan risau. Okay, bagi anda yang mungkin Sifu ni buat kelas berbayar, mana ada duit nak pergi kelas yang berbayar. Jangan risau, right? Kalau you tak ada kesempatan ataupun belum diizinkan untuk join kelas yang berbayar, why not you join saja kelas yang free malam ni, right? Sebab dalam kelas free malam ni juga, saya akan share dengan anda cara macam mana nak dapatkan ataupun kita nak tackle point reversal paling pantas yang kita boleh dapat dalam market, right? Reversal point dalam market. Sebab reversal ni dia equal to big buck. Ataupun kita dalam bahasa Melayunya, duit besar, right? So kalau you dapat kenal pasti dekat mana point reversal dalam market, dengan secara tak sengajanya, secara tiba-tibanya you akan buat duit yang sangat-sangat gila besar, right? So berapa ramai yang nak belajar dalam sesi live ni. Dan jangan risau, saya akan tunjukkan juga macam mana cara nak dapatkan point reversal ni dalam market sepantas yang boleh. Sebab lagi cepat you tahu dekat mana point reversal, lagi banyak profit yang you akan buat dalam market. Okay, boleh? Right, clear tak so far sampai sini? Right, boleh saya start? Right, saya dah nak masuk dah ni. Korang dah sediakan belum nota dan juga pen? Korang dah sediakan belum nota dan pen? Jangan lupa juga klik button share. Sebab share itu adalah yuran kelas untuk malam ni, right? Kalau share kita berkurangan, nanti next live dah start berbayar. So kalau korang rasa sesi live ni perlu dikekalkan free dan yurannya hanya klik button share, so tolonglah klik button share banyak-banyak, right? Sebab apa? Kita nak memberikan ilmu ni lebih ramai, right? Dan saya percaya anda yang sedang tonton live pada malam ni adalah seorang yang bukan selfish. Anda tak selfish, alright? Anda bukan trader yang pentingkan diri. Yang mana kalau anda nak buat profit, anda belajar, anda tahu cara macam mana nak buat profit, anda belajar seorang-seorang, anda buat profit seorang-seorang. Saya tahu anda bukan dalam kelompok ataupun golongan trader sebegitu. Anda adalah seorang trader yang kalau aku buat profit, aku nak tengok ramai lagi buat profit, right? Dan saya percaya anda adalah seorang trader sedemikian, right? That's why saya tengok, wah, ramai klik button share, right? So siapa yang dah klik button share, why not you komen dan share Sifu, right? Supaya saya tahu yang anda komit untuk klik button share dan juga anda komit untuk komen dan share, right? Sebab apa? Komitmen anda ni lah yang akan bantu saya, right, untuk bantu anda berikan ilmu-ilmu, sharing teknik dan juga strategi yang proven success untuk bantu anda tak lain tak bukan buat duit dalam market. Alright, so boleh? Okay, terbaik. Terima kasih. Saya tengok ramai yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Okay, saya doakan kepada anda yang komit untuk komen, share, khususnya bayar yuran kelas malam ni dengan share, diberkati oleh Allah SWT dan dipermudahkan usaha untuk anda buat profit. Alright, so untuk kita kenal reversal point, ada dua cara sebenarnya. Alright, you bagi tahu saya nak belajar cara yang pertama ke cara yang kedua. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan, kita panggil dia sebagai indikator. Alright, indikator ni adalah satu alat untuk bantu trader kenal pasti, alright, trend dan juga reversal. Alright, so teknik yang pertama, strategi yang pertama, kita belajar menggunakan indikator. Alright, sama ada anda nak gunakan indikator ataupun yang kedua, kita gunakan sebagai price action. Alright, tindak balas harga dalam market.
right? Price action, right? So you pilih sama ada nak belajar indicator ataupun price action. Indicator, kelebihan dia apa? Mudah nak faham, senang juga you nak belajar, right? Cuma bezanya you kena belajar juga berkaitan dengan PA juga. Apa tahu kita panggil dia sebagai price action. Alright, dia mudah tapi pada masa sama you kena tahu juga basic PA lah. Alright, price action. Tapi kalau price action ni you boleh gunakan, dia agak complicated sedikit. Tak lah nak kata susah sangat pun tak, nak kata senang sangat pun tak. Dia sedang-sedang, tak susah sangat, tak senang sangat. Tapi dia base kepada kita panggil dia formation. Alright, formation. So you tak bagi tahu saya, you nak belajar yang mudah ke ataupun you nak belajar yang advance sedikit. Alright, janganlah dua-dua. Alright, bukan saya tak nak ajar dua-dua, saya takut you tak boleh handle. Alright, kita belajar slow-slow. Jangan gelojoh sangat, relax. Alright, boleh tak kalau kita start belajar dengan indicator dulu, kemudian baru kita belajar price action. Kita belajar step by step. Alright, dia ada tertib dalam belajar ni. Alright, saya bukan tak nak ajar you semua, bukan tak nak ajar, boleh ajar semua. Tapi saya takut you tak boleh handle. Saya nak ajar you indie plus kan dengan price action. Dua-dua ni you nak belajar, boleh. Tapi persoalannya you boleh handle ke tak? Itu persoalannya, boleh handle ke tak? Alright. Alright, so why not kita start dulu dengan indie. Nanti kalau you boleh handle yang indie ni, lepas tu baru kita pergi pada price action. Kalau you tahu macam mana nak gunakan indicator untuk bantu you kena reverse point of reversal dalam market, plus you tahu juga cara macam mana tindak balas harga dalam market, iaitu menggunakan price action equal to result profit. Ini dia. Kalau you dapat kuasai indicator yang bantu you untuk kenal pasti reversal, dan you tahu cara bagaimana tindak balas harga dalam market, you akan menghasilkan profit. Result you tu akan hasilkan profit. Boleh ke boleh? Alright, berapa ramai yang boleh? Alright, berapa ramai yang dah ready nak belajar? Alright. Okay, so kita start dulu one by one boleh kalau boleh tolong komen boleh, supaya saya tahu you masih ada lagi dengan saya. You masih ada lagi dengan saya. Right, kita ikut flow lah, step by step. Betul tu Muhammad Syakir, right? Okay, boleh? Okay, so kita pergi one by one dulu Kita start dengan indie So kalau you rasa boleh kita start dengan indie, why not you comment indie dekat ruangan komen. So saya tengok ramai, kalau ramai yang komen indie, maksudnya saya tahu you semua sebulat suara yang ada dalam sesi live ni bersetuju untuk kita start dulu one by one, bermula dengan indicator dulu. Right, so tolong komen indie. Right, so kalau ramai komen indie, kita boleh terus start. Okay, boleh ke boleh kat situ? Okay, boleh saya teruskan? Okay, ramai pun komen indie. So maknanya you dah faham. Alright, so indicator yang kita akan gunakan dalam untuk sesi, untuk kenal pasti reversal, apa yang saya belajar, alright, kalau saya pergi tengok antara professional trader ataupun trader yang berada di floor, right, jerung-jerung ataupun di bank-bank, mereka kerap menggunakan satu indikator. Dia ada dua sebenarnya indikator, dan tapi salah satu indikator yang saya nampak paling mudah untuk senang you nampak adalah menggunakan MACD. Right, apa dia? MACD. Apa MACD tu? Right, MACD ni adalah Moving Average Convergent Divergent. Nampak tu kat situ. Right, yang kita nak fokuskan adalah divergent. Right, kenapa? Sebab daripada divergent ni lah ada something yang berlaku dalam harga. Alright, something yang berlaku dalam harga, something happen at price. Ada something yang happen. Ini kita panggil dia sebagai, dalam bahasa mudah ni untuk you faham, manipulation. Ini dia, manipulation dalam price. Right, so kalau you dapat kenal pasti benda ni, alright, you dapat lihat dengan sangat-sangat jelas,
Okay, you akan tahu dekat mana price manipulation dalam market. Dia akan bantu you apa? Dari segi apa? Sebagai contoh sebagai contoh, tengok dekat sini. Okay, you sebelum ni you belajar, alright, support adalah untuk you buy, betul? Alright, support adalah untuk you buy, sama dengan buy, betul? Setuju dengan saya? Support adalah tempat untuk kita buy. Alright, dan you juga belajar, alright. Okay, semua orang tahu benda ni, semua orang belajar benda ni. Resistance, alright, adalah tempat untuk kita sell. Setuju dengan benda ni? Alright, setuju tak dengan benda ni? Alright, faham tak dekat situ? Yes. Alright, ini dia. Okay, ini adalah support. Support di mana tempat kita sebagai seorang trader fokus untuk buy. Itu yang kita tahu. Alright, sama juga area resistance, tempat di mana untuk kita sell. Tapi masalah dia sekarang, alright, kebanyakannya, selalunya boleh terjadi market buat macam gini dulu. Kalau you perasan, dia naik, right, dia membentuk dekat sini apa? Dia membentuk support. Right, dia membentuk support. So, kita sebagai seorang trader, right, ni you, saya, trader, akan tengok level ini, key level ni, right, kita akan tengok, kita akan saksikan sama-sama, macam gitu. Kita akan tengok, ini adalah peluang untuk kita entry sell. Sebab apa? Sebab bila harga support pula, ya Allah, resistance, sorry. Right? Okay, ni adalah area resistance. Right? So, sebagai seorang trader, kita akan nampak ini peluang untuk kita sell. Alright? Sebab apa? Sebab sebelum ni kita nampak price naik sampai dekat this area, dia tak mampu nak naik, dia drop. Alright? So, kita tahu dekat sini adalah level di mana harga di-push untuk turun ke bawah. Okay? So, sebagai seorang trader, kita akan nampak level ni adalah peluang untuk kita sell. So, kita pun entry sell dekat this area. Tapi masalah dia, right, bila kita entry sell dekat sini, apa problem dia? Right? Mostly kebanyakannya market, right, bila kita entry sell dekat sini, kita entry sell, kita pun letak SL dekat this area, SL. Lepas tu kita pun letak TP dekat this area. Right? Katakanlah ini SLU 1, TPU 3. Katakan you pakai 3 ni sebab 1. Right? Apa yang berlaku? Market pergi naik atas dulu, langgar you punya SL ni, dan baru turun pergi dekat you punya TP. Tapi dah tak guna. Sebab apa? Entry you ni dah hit you punya SL. Right? Jadi bila dia lalu dia pergi dekat area TP ni, you dah tak dapat profit dah. Dia just lalu sahaja. Right? So macam mana kita nak tackle market? Right? That's why kita perlukan cara yang paling mudah adalah kita nak tengok. Ini yang kita panggil sebagai manipulation. Price manipulation on market. Right? So macam mana kita nak tahu yang ada manipulasi dalam harga ni, dalam market ni, manipulasi harga ni dalam market ni, kita akan menggunakan apa yang kita panggil sebagai MACD. Alright, so far faham tak? So far sampai point ni faham tak? Ini secara visual dulu, gambaran dulu. Alright, sama juga kalau dia berada dekat area support, biasanya kita entry buy dekat sini, tapi masalah dia drop dulu, dan dah makan SL kita, baru dia pergi dekat TP, baru dia naik. So macam mana kita nak tackle masalah ni? Alright, kita nak buy ataupun kita nak entry sebolehnya bukan dekat sini. Kita tak nak entry buy dekat sini. Right, no buy here, tapi kita nak entry buy dekat sini. So macam mana kita nak buat benda tu? Right? Okay. So clear tak? Untuk gambaran dulu sebelum kita masuk dekat dalam chart. Alright? Kalau clear, tolong komen clear. Alright, supaya saya tahu you masih ada bersama dengan saya. Alright, so that's why kita akan menggunakan apa yang kita panggil sebagai satu indikator MACD. Alright, MACD ni dia dapat kenal pasti price manipulation, alright, dalam market. Okay, so cara dia macam mana? Okay, jom kita tengok sama-sama. Saya tunjukkan contoh alright, macam mana cara dia. Okay, kita tengok satu contoh yang ada price manipulation. Okay, untuk permulaan ni saya akan pakai
Okay, kita pakai H4 lah dulu. Kita tengok ada tak contoh yang terbaik untuk current market sekarang. Alright. Dan kita tengok contoh dulu. Kita belajar daripada contoh dulu, dan kita baru tengok ada tak market buat sekarang. Okay. Oh, tak payah jauh. Ada dekat sini lah. Current market dah ada dah. Alright. Nampak tak dekat sini? Okay. You tengok okay, untuk nak gunakan MACD ni, first thing first, you kena tukarkan dulu chart you ni kepada line chart supaya kita nampak dengan lebih jelas. Alright. Okay. So, macam mana kita nak tahu yang that area? Okay, kita tahu bila kita entry buy, contoh dia buat resistance. Sebagai contoh, dia buat resistance. Alright. So, ini point ni adalah point resistance. Betul? Okay. Ini point ni adalah point resistance. So, macam mana kita nak tahu yang dekat sini sampai saja price dekat area sini dia akan turun, ataupun dia mampu untuk naik lagi sebelum dia drop? So macam mana kita nak tahu? Alright, so kita kena tahu manipulation harga. Ini yang kita nak belajar ni. Alright, so you tengok dekat sini contoh ni saya buatkan dalam bentuk gambar dulu supaya you nampak. Alright, you tengok point yang ni naik sampai sini, kemudian dia buat resistance. Betul? Dia buat resistance dekat sini. Alright, so dia buat resistance dekat sini. Tengok case yang sama. Alright, case yang sama, dia buat resistance dekat situ. Alright, kemudian apa yang berlaku? Boom, dia naik sampai atas ni, nampak? Lepas tu then dia buat apa? Dia drop. Dan dijangka akan drop lebih bawah lagi. Okay, kenapa dia berlaku macam itu? Kalau you tengok harga daripada point sini sampai point sini, dia buat lebih tinggi. Alright, puncak dia tu lebih tinggi. Tetapi bila kita tengok pula dekat MACD, puncak dia rendah. Nampak? Nampak tak kat situ? So, ini yang kita panggil dia ada something happen dalam harga. Yang mana MACD sahaja yang boleh kenal pasti. Dia ada dua sebenarnya, MACD. Kalau you nak lagi power, you kena combine dengan satu lagi, RSI. Alright, ini antara dua indikator yang biasanya trader-trader, professional trader, bank-bank trader dia akan gunakan untuk kenal pasti dekat mana point of reversal. Ataupun diorang tak panggil point of reversal, tapi diorang panggil manipulation harga dalam market. Manipulasi harga dalam market. Okay, manipulasi harga dalam market. Yang ni. Alright. So basically, kalau you nampak harga, contoh dia buat resistance, contoh. Okay, price naik, boom, dia buat resistance. Boom. Right. Dia buat resistance kat sini. So you tengok MACD punya level. Right, adakah MACD punya level sama? Okay, sama. Cun. Right, cun. Okay, lepas tu kita pun akan tandakan ini sebagai MACD punya resistance. Alright. Okay, sebab high dia sama. Right. Lepas tu bila you nampak harga naik sampai dekat sini, tiba-tiba you nampak ada something wrong lah. Alright, dekat MACD ni. Alright. Ada something wrong dekat MACD. Biasanya dia tak bergerak. Okay, dekat sini dia tak bergerak. Lepas tu harga pun tembus lagi naik. Lepas tu apa yang berlaku dekat MACD dekat sini? Alright, dia naik tinggi, tapi yang ni main dekat area sini. Dekat situ kita tahu, oh, ada manipulation yang berlaku dekat sini. So kita kena get ready untuk kita entry sell. Okay. Faham tak dekat situ? Sama konsep dia, nampak ni. You tengok kat sini clear, sangat-sangat clear. Alright, sangat-sangat clear. Nampak tak? Okay. First thing first, price buat apa dekat sini? Dia naik sampai dekat area sini. Dia buat apa? Alright, naik sampai sini, dia stop. Okay, dia stop. Boom. Okay, dia buat kat sini resistance. Alright, so kita sebagai seorang trader, kita akan tunggu, betul? Kita akan sebagai seorang trader, kita akan tunggu untuk sell dekat sini. Kalau price test lagi, so dia turun sampai sini, sampai dekat sini dia test. Tapi kita pandai, kita dah tak entry lagi market. Kita relax. Sebab apa? Bila kita tengok dekat sini, market tak buat new high. Nampak tak? Nampak tak dekat MACD? Nampak? Nampak? Masih dia slow je nak naik. Nampak tak kat sini, area sini? Sepatutnya dia kena sama level dengan ni. Itu cara dia. Alright, kalau tak nampak saya zoom besarkan. Okay, nampak tak sekarang? Okay,
Sepatutnya dia dah kena sama level. Yang ni nampak ni, dia punya MACD punya ni, bar ni masih lagi dekat bawah. Waktu ni, okey, kalau kita tengok, line dia adalah dekat sini. Nampak line dia dekat sini. Nampak waktu tu. Sedangkan dia dah hit, yang ni dia dah hit dah. Okey, yang ni dia dah hit dah. Alright, yang ni dia dah hit dia punya high dia. Supposed to be MACD bar yang ni mesti naik juga sampai kat sini, tapi dia tak. Right, so dekat sinilah kita tahu ini ada manipulation dalam harga. Okay, clear tak? Right, clear sampai situ. Okay, sebab tu saya tak nak pergi banyak sangat. Okay, saya takut nanti you tak faham. Sebab tu kita kena belajar slow-slow. Alright, yes. Tengok macam ini contoh. Okay, okey, kenapa resistor ni tak valid? Alright, MACD ni juga fungsi dia adalah untuk tengok sama ada resistor valid tak valid. Okey, contoh macam ni, pam dekat sini. Alright, kita pun letak. Okey, so nampak tak? Sini ada resistor. Okey, nampak? Sini ada resistor. Lepas tu kita nak entry dekat sini, sell. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? You nampak kat sini, dia punya ni masih berminat untuk naik ke atas. Alright, dia ada push factor untuk kuat naik ke atas. Alright, nampak tak? You boleh clear tak kat sini? Contoh kan, ini kan dia buat resistor ni, dia naik sampai sini, price drop. Okay, lepas tu dia test lagi kat sini, boleh tak kita nak sell? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Dia sedang, potensi dia masih kuat untuk naik ke atas. Alright, okay, lepas tu ini dia buat high. Okay, yang ni pun dia buat high juga. So sama tak dengan MACD? Yes, sama. Ni dia buat high, yang ni pun dia buat high juga. Alright, so dekat situ kita tak panggil dia sebagai divergent. Alright, ini kita panggil dia sebagai convergent. Alright, sebab dia sama. Alright, dia naik, ni pun naik juga. So dia sama. Alright, cuma beza dia dekat sini. Yang point ni naik sampai point ni naik, cuma dekat sini dia mendata. Alright, yang sebaiknya kalau dia punya MACD ni menurun. So kita nampak dia punya puncak daripada sebelumnya dengan yang latest dia buat ni, market berminat untuk drop ke bawah. Then you nampak market turun ke bawah. Right, dan ini kalau kita tengok dalam market ni, dia boleh drop lagi. So macam mana kita nak tackle, nak entry dekat this area sebelum dia drop banyak ni? Itu kita akan rujuk kepada PA lah, ataupun price action, untuk kita dapatkan confirmation. Okay, so kita tengok pair yang lain. Okay, kita tengok pair ada USD CHF. Kita tengok ada tak? First kali tukar pada line chart. Right, kita tengok contoh dulu. Kita belajar daripada contoh dulu. Right, lepas tu kita pergi dekat indicator, masukkan moving average, MACD. Right, so kita tengok kat sini ada tak contoh-contoh ni. Yes, kat sini pun ada. Nampak? Right, dia turun, dia buat apa dekat sini? Dia buat support. Right, dia buat support kat sini. Pam. Right, so kita sebagai seorang trader, kita akan sampai dekat this area, kita akan fokus untuk buy, betul. Tapi relax dulu, tengok pada MACD, adakah clear dekat MACD ke tak. Right, so kita tengok, ada something wrong lah. Sedangkan bukit ni sampai sini dia drop sampai sini, nampak ni? Okay, bukit ni dengan bukit ni, nampak? Dia reject harga naik ke atas. Ini buat low. Dekat sinilah berlaku price manipulation. Okay, nampak tak? Okay, so kita akan tackle dekat sini, supposed to be untuk kita entry buy. Okay, so kalau kita tukar pada chart, dekat mana kita nak entry buy dalam kotak warna kelabu ni, dekat mana kita nak entry buy? Itu persoalan dia. Nampak tak? Kita dah tak nak entry sell kat sini, sebab kalau kita entry sell kat sini, automatically kita akan floating lebih kurang 12 pip. Alright, kalau you punya SL 10 pip, automatically dah kena sapu dah you punya SL. Baru dia fly naik sampai 20 berapa pip ni kat sini, 25 pip. Alright, so kita nak buat macam itu. So basically cara dia adalah, okay, boleh tak saya teruskan ni? Korang ni faham ke dah pening-pening lalat? Sebab tu saya cakap saya tak nak ajar terlalu banyak.
Alright, kita nak ajar step by step dulu. Kita ikut flow dia. Boleh? Clear tak dekat situ? Alright. Okay, tengok dekat sini. Okay, saya nak tanya dulu, korang faham ke faham ni? Kalau faham cuba komen faham, risaulah. Belajar banyak-banyak kan rupanya tak faham. Dah satu hal nanti kan. Right, so kalau faham cuba komen faham. Adakah anda faham? Saya nak tengok dulu berapa ramai yang faham. Right, konsep ni. Right, berapa ramai yang faham? Nanti sekejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak tackle market ni. Right. Dia TF yang sesuai ni, sebenarnya TF ni sekejap lagi lah kita discuss dulu. Tapi saya nak tanya dulu, adakah anda faham? Kalau faham, tolong komen faham. Saya tahu berapa ramai yang faham. Okay. Kalau yang ramai yang faham baru kita boleh teruskan. Kalau ada seorang dua yang faham, yang lain pun tak faham, macam mana saya nak teruskan? Right. Okay, so saya tengok ramai yang faham. Alright. So basically kita nak tahu manipulation harga. Alright, kita akan berpandukan kepada MACD. Alright, contoh kalau price buat new high, nampak ni lebih tinggi. Okay, tiba-tiba kita tengok dekat MACD, alright, dia mendata. Ataupun sebaik-baiknya, lagi baik kalau yang ni dia buat high, dia buat new high, tapi dekat MACD dia buat high, tiba-tiba low. Ini yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita nampak pressure market untuk ke bawah. Right? Pressure market untuk ke bawah. Ini yang the best. Right? So kita boleh consider untuk entry dekat this area. Entry sell. Right? Kita dah tak nak sell dekat resistance lagi ni. Kita tak nak sell dekat sini, tak nak. Tapi kita nak sell dekat sini. Bila kita nampak MACD buat something wrong somewhere. Supposed to be MACD kena buat exactly apa yang price buat, tapi MACD buat something wrong somewhere macam ni. Right, nampak? Dia buat high, low. So ada something wrong kat sini. Tapi kalau MACD tu contoh price buat macam ni, lepas tu dia buat high lagi, dia buat macam ni. Dan kalau you tengok MACD pun sama. Alright, MACD dia punya bukit dia pun naik macam ni, lepas tu pun naik macam ni. Alright, so maksudnya ini kita panggil dia sebagai convergent. Alright, so maksudnya convergent ni maksudnya price ni masih berminat lagi untuk follow trend ni. Kalau macam contoh trend ni trend kat atas, so dia masih lagi berminat untuk follow uptrend. Okay, so kita tak boleh nak entry sell. Alright, belum ada reversal lagi. Okay. Okay, faham? Kat situ, clear tak? Jelas tak? Okay, basically macam itulah sebenarnya. Okay. Okay, untuk penggunaan TF pula, sebenarnya dia bergantung kepada apa yang kita panggil sebagai sekejap sistem ni pula down pula. Okay, apa yang dipanggil sebagai target you. Alright, berapa banyak TF ni bergantung kepada berapa banyak pips yang you nak buat. Alright, basically pips ni maksudnya berapa banyak pips yang you nak dapat lah. Contoh kalau you target 30 pip, 50 pip, berapa TF yang sesuai. Alright, basically TF ni depend kepada berapa pip yang you nak. Lagi tinggi pips yang you nak, lagi besar TF yang you pakai. Kau jangan trade guna TF 5 minit nak buat profit 100 pip. Memang takkan dapat. Right, memang takkan dapat. Right, so basically kalau nak buat 100 pip, at least sekurang-kurangnya guna TF H1 dan ke atas. Right, so time frame ni terpulang kepada you. Kalau you cari MACD ni dekat time frame contoh 5 minit. Okay, kita tengok time frame. Okay, kita berubah pada time frame pula. Okay. Right, ramainya komen gold lah. Jom kita tengok. Alang-alang korang nak komen gold, kita tengok. Alright, kita sama juga, kita tengok gold Alright, saya gunakan time frame H4, kita tengok MACD. Ada something wrong somewhere tak? Kenapa dia turun? Oh yes, nampak? You sendiri nampak dengan sangat jelas. Nampak tak? Dia buat high dekat sini, lepas tu ni dia buat lagi high. Tapi right, you tengok dekat market, boom. Nampak tak ni? Okay, dekat sini lah sebenarnya yang paling clear. Right, yang ni high, tapi dekat market dia tak jadi. Okay, so ini adalah point reversal yang kita sepatutnya entry tackle. Alright, so kalau macam ini kita tak boleh nak entry.
Sebab apa? Sebab dia buat high, yang ni pun buat high, so tak valid, right? Kita tak nampak ada manipulation dalam price. Okay, nampak tak? Dia buat high, yang ni buat high, tu pun buat high juga, kat sini pun buat high. So kita tak boleh nak entry. Okay, tapi kalau you nak entry kat sini, yes, boleh. Right? Okay, clear tak dekat situ? Okay, so untuk gold ni apa yang saya nampak, okay, turun banyak ni. Sedap ni kalau entry sell. Right? 200 pip lah turun. Okay, tak apa, kita tak nak kejar harga. Kita belajar dulu. Right? Kita belajar dulu. Okay, contoh katakan kalau you gunakan contoh kita ambil lah pair GBP USD sebagai contoh. Okay, you gunakan time frame 1 minute, lepas tu you gunakan MACD punya indicator. Alright, so apa yang saya cakap, lebih tinggi pips yang you nak, lebih tinggi time frame. So saya gunakan time frame yang kecil, you tengok time frame yang kecil. So kita tengok dekat mana manipulation dia. Okay, price manipulation. Kita cari dulu price manipulation, tukar dulu. Alright, kita tengok dekat mana ada price manipulation kat sini. Okay, kita tengok ni tak ada. Alright, sebagai contoh tak ada juga. Ni ada. Contoh, nampak? Yang ni buat high, lepas tu dia buat high lagi. Tapi dekat sini dia buat low, So pressure harga untuk turun ke bawah. So kalau you guna M1, so target you tak banyak lah, ada lebih kurang 2 pip, 3 pip je. Alright, kalau dia berlaku. Alright. Okay, contoh macam ni dia buat high lagi, lepas tu yang ni dia buat low lagi. Dekat sini pun ada price manipulation. So kalau you entry sell dekat this area, so target you berapa? Lebih kurang 4 pip. Right? Clear dekat situ. Tapi berbeza kalau you gunakan time frame yang besar. Contoh macam Euro USD tadi. Alright, kita tukar pada line chart. Okay, kita masuk ke indicator MACD. Okay, kita tengok satu contoh price manipulation. Contoh macam ni. Okay, nampak tak ni? Ini dia buat high, dia buat lagi high. Lepas tu yang ni dia buat low, dia buat lagi low. Alright, so kita marking dekat sini. So kita boleh entry dekat this area. Kita entry, nampak? Time frame H4, bolehlah target 150 pip, 100 pip dan ke atas. Nampak beza dekat situ? Nampak tak beza dekat situ? Lagi besar time frame you, lagi besar lah pips you. Lagi kecil time frame you, lebih kecil lah potensi profit you. Okay, macam mana nak setting MACD? Time frame berapa? Time frame apa nak tengok untuk MACD? Alright, terpulang saya dah cakap, time frame bergantung kepada berapa target you. Kalau target pip you besar, gunakan time frame yang besar. Kalau target pip you kecil, gunakan time frame yang kecil. Alright, macam mana nak setting MACD? MACD tu default je, gunakan yang standard. Okay, setting MACD tu adalah setting default, standard setting sahaja. Okay, boleh dekat situ? Okay, clear tak sampai situ? Okay, so kita belajar dekat situ dulu. Okay, so nak tahu price manipulation, ni saya ulang lagi sekali siapa yang tanya TF ni depend kepada berapa pips yang you nak. Alright, lagi tinggi pips, lagi besar time frame tu. Okay, cukup untuk TF. Alright, untuk MACD kita nak fokus. MACD ni apa? MACD ni adalah moving average, convergent, divergent. Kita nak fokus pada divergent. Sebab divergent ni lah kita tahu ada manipulasi dalam harga. Okay, manipulasi harga dalam market. Right, so apa yang dimasukkan manipulasi? Bila harga buat high dan buat high, tapi dekat MACD bukit dia low, high, low. Dia berlaku macam ni. Sedangkan price buat macam ni. Ini kita panggil dia sebagai manipulasi. Alright, manipulasi, price manipulation. Right, PM lah kita tulis price manipulation. Right, sama juga kalau dia drop, lepas tu dia terus drop lagi, supposed to be MACD dia kena turun lagi. Tapi apa yang berlaku, MACD buat macam ini. Right, ini yang kita panggil sebagai price manipulation. Dekat sini kita boleh consider untuk entry buy. Yang kalau berlaku macam ni, kat sini kita boleh consider untuk entry sell. Alright, so far sampai situ faham ke? Faham. Alright, clear tak sampai situ?
Kalau clear, tolong komen clear. Sifu nak entry satu, jomlah kita buat sama-sama, jom. Jomlah buat sama-sama. Okay, kita buat sama-sama. Kita tengok ada tak rezeki kita untuk malam ni. Sambil-sambil kita trade ni, kita tengoklah ada tak rezeki kita untuk malam ni. Alright. Okay. So, jom kita tengok apa yang kita boleh trade ni. Alright, kita tengok. Kita nak trade lah sikit. Tengok Euro USD. Betul tak saya cakap tadi? Nampak? Dia dah Jun 6 habis dah. Tadi kita dah bagi tahu dah. Nampak tak? Right? Ini salah satu contoh lah. Secara live tadi kita tunjuk dekat you all. Nampak tak? Dia buat tinggi. Dia buat tinggi. Lepas tu dia MACD tak buat highest yang baru. Dia buat just mendata. Nampak? Dia turun. Okay, MACD ni berat lagi turun ke bawah. Tapi dekat sini dia buat high lagi ke atas. So kat situ kita nampak lah market berminat nak turun. Ni kita tunjuk secara live tadi. Waktu tu price dekat area sini. Alright, waktu tu price dekat area sini. Alright. So siapa yang nampak you entry sell, automatically you dah profit lah. Okay. Okay, ni boleh sell lagi tak ni? So kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok trend line juga, okay, point sini gabungkan dengan point sini, dia baru saja breakout di trend line. Okay, supposed to be. Kalau nak tunggu dia naik area sini, okay, untuk sell, ataupun you boleh follow je sell. Ataupun janganlah ambil sekarang ni. Waktu ni mungkin boleh ambil consider dekat, sebab dia dah turun banyak lah ni. Kalau tengok ni berapa banyak dia turun. Ada lebih kurang 40 pip pun. Right? Okay. Ni contoh yang kita tunjukkan. Nampak? High. Tapi dekat divergent, dia tak berlaku high. Sebaliknya high low. Nampak? Dekat situ ada manipulation lah dalam harga. Kita nampak dengan sangat-sangat jelas. Right? Ini pun ada manipulation juga dekat sini, contoh. Okay, kalau you buat tukar line, ini dengan ini turun ke bawah. Tapi yang ni dengan ni dia tolak ke atas. Nampak tak? Ini point ni dengan point ni dia buat low. Tapi yang ni dia buat low high. Nampak? Bila low high dekat MACD, maksudnya ada manipulation kat sini, dia dah ready untuk move ke atas. Alright? Macam gitu. Okay. Okay, boleh? Clear tak kat situ? Aku masuk tadi dah profit. Okay. Just kita nak belajar pasal entry dulu. Sebab fahamkan dulu entry, lepas tu nanti kita lagi senang. Kalau dah faham entry, nanti lagi senang nak buat profit. Masalahnya entry pun terkial-kial lagi. Macam mana nak buat profit? Right? Sebab tengok market pun dah bergerak banyak ni. Kita tengoklah pair lain. Okay. Banyak pair dah fly. Okay, tak apa. Contoh macam ni. Kita tengok insert, indicator, moving average. Klik OK. Right? Tengok kat H4. Tak ada. Dekat daily pun tak ada. Nampak ni. Tukar line chart. 1 2. Nampak? Price ni buat low. Right? Tengok ni. Price buat low. Okay? Price buat low. Okay? Tapi dekat MACD apa berlaku? Dia buat low, high. Nampak? Ni jauh ni nak terbang ni, sebab kita tengok kat daily ni. Okay, kita tengok kat daily ni, jauh ni nak terbang ni USD JPY ni. Okay. Jauh ni nak terbang ni, saya nampak ni. Okay, sebab apa? Sebab ini ada manipulation. Dia drop, price turun, tapi dekat divergent kita nampak lah ada tolakan kuat untuk ke atas. That's why daripada start sini dia dah fly naik ke atas. So kalau USD JPY ni dia dapat break resistance ni, insyaAllah dia fly lagi tinggi lah. Sebab tu time frame bergantung kepada berapa pip yang you nak. Alright, kalau lebih tinggi time frame, lebih besar lah potensi untuk you buat profit. Okay. Saya tengok ramai untung dekat EU korang sambil-sambil belajar, sambil-sambil trade ganas korang Okay. Gold pun sama. Tadi kita dah tunjuk secara live sebenarnya. Alright. Gold kita dah tunjuk dah tadi terang-terang. Dekat gold pun sebenarnya ada. Alright.
Tengok, setiap time frame pasti ada. Right? Kalau you tak jumpa dekat time frame 1 minute, 5 minit, turun 1 minit, tengok. Right? Contoh macam ni. Ni dah ada ni. Okay, nampak dekat 1 minute gold. Okay, dia buat dekat sini high sini. Okay, lepas tu kat sini dia buat high. Kalau you tengok dekat sini, trend dia naik. Betul? Nampak? Tapi dekat MACD turun. Inilah punca dia. Right? Tapi kalau gold ni memanglah, gold ni kalau 1 minute gerak graf macam gini pun dia dah banyak dah, 33. Right? Sebab movement dekat gold besar, bukan laju, tapi dia besar. Right? Modal besar ke Sifu kalau trade USD? 1000 cukup ke bos? Right? Modal sebenarnya dia tak ada isu. Right? Modal sebenarnya dia tak ada isu. Dia bukannya modal yang jadi keutamaan. Right? Sebab saya tengok ada je yang trade guna 200-300 USD pun boleh buat profit yang sangat banyak. Right? Bezanya adalah cara macam mana you nak kembangkan modal itu yang jadi yang paling penting lah. Soalan dia yang paling penting. Okay, untuk gold ni saya tunggulah sebab dia baru saja reject ni, baru saja break support kat sini, nampak tak? Baru saja break support ni. Okay, kita tunggu retest lah. Kalau ada retest lagi sedap ni. Retest dia naik sampai sini kan, lepas tu kita pun boleh entry sell. Macam gitu dong. Okay, sebab dia dah turun banyak ni, dah sangat banyak dia turun untuk gold. Kita tengok pair lain, ada pair lain tak yang ada mungkin yang cantik sikit. Okay, dekat gold ni ada TZZ. Tadi ada yang cakap Sifu dekat gold ada TZZ. Betul lah. Tadi siapa yang cakap dekat gold ada TZZ? Asal bagi tahu lambat lah korang. Betul lah, dekat gold ada TZZ. Korang boleh tengok sini, nampak ni. Siapa yang belajar TZZ ni memang powerful gila lah. Alright, nampak? Korang boleh entry dekat this area. Okay, dia start keluar dekat sini. Right, mungkin korang boleh entry dekat this area. Okay, floating lebih kurang 47 pip. Tapi profit yang korang tengah running ni lebih kurang 300 lebih. Right, tadi siapa yang bagi tahu dekat TZZ ada? Baru saya sempat tengok ni. Okay, ni guna app apa? Ini MT4 bang. Oh, noob sangat lah tu. Sampai kan tak tahu ni apa. Right. Okay, so kita tengok yang lain pula. Kita tengok ada tak potensi yang lain yang kita boleh entry. Cuba korang bagi tahu satu pair yang korang rasa macam Sifu ada ni Sifu. Jom lah share lah kan. Okay, nak tengok juga apa yang ada dekat market ni. Right. Tengok, kita nak tengok apa yang kita belajar hari ni. Ada tak contoh? Dekat H1 tak ada. Uish, dekat H1 ni macam nak terbentuk ni sebenarnya. Korang tengok Okay, saya tukar pada line chart Ini dia buat low. Alright, ini dia buat low. Okay, so sekarang price dekat area sini. So kalau price turun sampai sini, MACD dalam keadaan macam ini, dekat atas ni, maksudnya dia buat manipulation turun ke bawah sampai sini, dan dia boom nak naik ke atas. Nampak tak? You dah boleh Euro GBP ada TZZ. Okay, kita tengok Euro GBP. Saya sambil-sambil tu saya baca komen tau. Right, Euro GBP, Euro GBP, this one. Right, TZZ berapa tu, time frame berapa? Tak bagi tahu pun time frame berapa. Tak apalah, kita tengok TZZ time frame berapa dia cakap. Oh, H1. Yes, betul. Ada. Betul. Ada dekat sini ada. Ni ada. H1. Yang lain ada. 30 minit tak ada. 50 minit. 50 minit pun ada. 50 minit. Siapa dapat lagi awal ni sebenarnya 50 minit ni. Lagi awal. Patutnya you dah entry buy dekat sini dah. Supposed to be. Right. You dah entry dekat sini dah. Okay. 5 minit tak ada. M1 tak ada.
Tapi paling cun sekarang dekat H1 lah. Paling cun sekarang dekat H1. Okay. Sifu, pakai phone boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Alright, nak pakai phone pun tak ada masalah. Boleh je. Alright, selagi boleh masukkan MACD dalam phone, dalam tab, semua ada. Semua boleh, tak ada masalah. Alright, kita tengok yang lain. Kita tengok insert, indicator, MACD. Ni saya pakai CAT JPY Alright. Oh, CAT JPY sebenarnya dah keluar kat sini lah guys. Korang tengok ni. Alright. First, dia buat high dekat sini. Ni puncak dia. Nampak tak? Puncak dia. Lepas tu dia buat lagi puncak dia dekat sini. Nampak? Ini naik-naik, tapi MACD tak berminat nak naik, dia turun bawah. Kau tengok apa jadi pada harga sekarang. Dan ini ada potensi dia nak drop lagi. Alright, ada potensi lagi dia nak drop lagi ni. Apa ni? Ada potensi dia nak drop ni. Okay. Ni ada potensi lagi untuk CAT JPY ni dia nak drop lagi. Okay. Clear tak dekat situ? TZZ boleh pakai phone tak Sifu? Boleh, tak ada masalah. Cuma kena tahu macam mana nak setting dia saja. Teknik TZZ nak belajar macam mana? Tak boleh nak belajar sebab ini saya bagi bonus pada student FFP yang lepas. Alright. So siapa yang dah belajar TZZ ni mau untung lah korang. Alright. So ada request sebenarnya. Okay. Kita try buat apa-apa pair. Bagi satu pair tolong saya. Saya cari-cari pair tak jumpa lah yang sedap. Alright. Tak jumpa pula yang sedap. Banyak pair semua dah bergerak-gerak lah. Okay, bagi contoh satu pair. Korang belajarlah pair. Okay, kita tengok sama-sama pair apa yang ada. Alright. Hai Sifu, case station minyak dah settle belum? Sebenarnya dah lama dah settle. Okay, isu dia sebenarnya simple je. Right, station minyak tu sebenarnya saya buat deal untuk jadi business partner. Right, tapi bila dah sampai hujung, benda tu tak dapat diteruskan atas faktor-faktor yang tak dapat nak dielakkan lah. Right, so saya tak boleh nak cakap apa-apa dekat sini sebab dia akan mengaibkan pihak yang lain. Right, so saya tengok tak ada advantage pada saya as investor ataupun business partner. That's why saya tarik diri last minute. Alright, so tak ada isu pun sebenarnya. Sebab saya nampak sebenarnya untuk buka station minyak ni adalah lebih baik kalau kita terus direct terus dengan Shell. Alright, kalau you contoh you nak buka station minyak, ini mungkin panduan untuk you lah yang mungkin berminat untuk buka station minyak one fine day nanti. Alright, lebih baik sebenarnya kalau boleh terus direct je dengan company station minyak yang you nak. Contoh kalau you nak buka under Shell, terus direct dengan Shell. Kalau you nak buka under Petronas, terus direct dengan Petronas. Alright. Alright. Lepas tu you boleh mohon. Sebaik-baiknya you mohon kalau mungkin dari segi you tak ada tanah. Alright. Sebab yelah nak buka station minyak ni mungkin you kena beli tanah. Tapi untuk permulaan mungkin you boleh consider untuk buat dealer recruitment program dulu. Okay, ataupun singkatan dia panggil CODO, Company Owned CODO. Right, itu antara salah satu yang you mungkin boleh tengok lah, iaitu Dealer Recruitment Program. Right. Okay, itulah antara benda-benda kriteria yang kita fokuskan lah. Right. Okay. Nanti yang pasal FFP tu nanti relax, sabar. You akan dapat notification dalam masa terdekat, minggu depan. Paling selewat-lewatnya adalah 20 hari bulan. Kan korang punya kelas kan 24, yang tak sabar sangat kenapa? Okay, clear dekat situ. Bagilah satu pair. Okay, bagilah satu pair. Come on guys, bagilah satu pair. Alright. Nak tahu juga pair apa yang korang rasa macam Sifu, pair ni macam cantik je, cun je, jom lah tengok sama-sama. Okay, ataupun korang ada pair yang korang mungkin sangkut, mungkin kita boleh tengok sama-sama. Kita tengok apa yang kita boleh buat dengan pair tu. Right, tak ada pun nak komen pair. Sifu, kalau pakai Indie MACD, SL nak letak kat mana? Kita tak belajar lagi pasal SL, kita belajar pasal entry je dulu. Right, sebab yang penting entry. Lepas dah tahu entry dekat mana, nak cari SL, nak cari TP tu senang.
Right? Yang paling susah critical point adalah macam mana nak entry. Sebab kalau entry betul, insya-Allah masuk betul, keluar mesti senang. Ni ramai trader saya nampak masuk dah salah, itu yang sesat, tak jumpa jalan keluar. Right? Okay. So balik semula dekat next topik kita. Right, saya tengok ramai tu ada GU, EJ, GU dah sebenarnya. NU, okay, kita tengok NU Kita tengok NU dulu pula. Right, kita tengok NU. Mana? New Zealand USD. Alright. Saya ada beberapa position ni saya masuk ni. Tu nampak position. Okay. So kita relax dulu. Okay, masih ada position, masih tengah running lagi. NU ni pun sama je konsep dia. Okay. Kita entry je lah sen. Okay. So kita tengok dekat MACD dulu. Right, ada tak? Ada tak perkembangan dekat MACD kalau kita tengok dekat MACD. Right. Dekat H1 ada. Dekat H1 dah terang-terang dah tunjuk. Korang boleh tengok sendiri, nampak ni. Okay. Market buat resistance, support dekat sini. Okay. Tapi market tak berminat untuk buat. Sepatutnya kalau point ni, okay, saya delete dah ni supaya korang tak nampak. Alright. Okay. Kalau tengok dekat sini, supposed to be market mesti kena buat juga. Okay. Dekat MACD ni dia mesti kena dekat sini juga. Alright. Dia punya bar ni, alright, bar level ni mesti naik sampai sini juga. Tapi tak berlaku. Apa yang berlaku? Dia turun ke bawah. So kita nampak pressure dia berminat untuk ke bawah. So sebenarnya ini adalah support, resistance yang valid untuk you entry sell. Right. Daripada MACD ni juga you boleh tengok valid tak valid support ni untuk buy. Right. Kalau you nak tahu valid tak valid, bila you tengok kat area support tu MACD turun ke bawah. Kat area resistance tu MACD, dia punya MACD bar ni ke bawah. Kalau dia dekat support, bar dia ke atas. Sebagai contoh macam inilah kan. Ini contoh yang kita dah biasa tengok. Right. Dia turun-turun. Okay, market buat low, tapi dekat sini market buat high, nampak? So nampak, dia reject ni, dia berminat lagi nak ke atas. So dekat this point lah kita boleh entry untuk buy. Alright. Basically macam itu. Okay, clear tak dekat situ so far? Okay. GJ, okay lah, kita tengok GJ. Alright, kita tengok GJ sekejap. Okay, GJ. Mana GJ? Kita tengok. Okay, GJ apa yang ada dekat GJ ni? Okay, kita tengok. Kita masih gunakan konsep yang sama, iaitu MACD. Right, kita masih gunakan konsep yang sama, iaitu MACD. Yes. Nampak tak? Resistance ni valid sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat MACD sangat-sangat critical untuk turun ke bawah. Nampak tak? Supposed to be you boleh entry dekat this area resistance. Kalau you entry, supposed to be you dah in profit dah. Right? Sekejap lagi kita akan belajar pula macam mana cara nak SL. Tapi kita belajar entry dulu. Sebab masalah ramai trader masuk dah tak betul. Itu yang tak jumpa jalan keluar. Itu yang sesat dalam market. Right? So GJ ni saya nampak lah dia ada potensi untuk ke bawah lagi. Sebenarnya kalau nak lagi pantas, kalau you tengok kat sini, okay, first level dia dah break dekat this area. Right, dia dah break dekat this area. Kalau kita tukar candle, right, yang ni kalau kita tukar pada 50 minit, you akan nampak lah. Nampak tak? Dia reject, dia break this trend line, dia naik sedikit, you boleh sell lagi dekat this area. Supposed to be macam itulah caranya. Right. Okay, kita tengok AUD USD. Kita AUD USD. Okay, AUD USD kalau dekat MACD ada tak? Alright, kita tengok kat MACD. Dia keluar dekat mana? Yes, dia keluar dekat H4. Nampak tak? Dia buat high. Okay, dia buat high. Tapi dekat sini dia buat high. Buat tak? So ini adalah point penting, the point of reversal. Okay, the point of reversal. Okay, so untuk AUD USD ni
Suppose dia boleh turun sampai sini, yang first, second mungkin dia boleh turun sampai dekat sini. So tu dua tempat lah, tapi saya nampak kemungkinan besar dia boleh turun sampai sini lah. Untuk apa kita panggil AUDSD, penurunan dalam AUDSD ni. Okay. Okay, clear tak sampai situ? Boleh tak? Korang ada tak? Okay. Owner, company dan semua pihak yang terlibat dengan session Shell di keluar sedang tengok live ni sekarang ni. Tengah bersipu gak ni. Tak lama expert gak forex. Baguslah, alright. Mungkin ni adalah salah satu cara untuk kita dapat extra income. Okay, sebab dalam keadaan sekarang PKP apa semua kan. Okay, so hari ni saya tak berapa nak ni lah, sebab saya tak berapa sihat. Okay. Okay, so kita biarkan ni. Ni antara entry-entry yang saya masuk lah. Okay, so kita biarkan dulu. Tengok sejauh mana dia boleh pergi. Entry lagi sell dekat sini. Okay, so tengok apa lagi yang ada. Bagi lagi pair. Janganlah pair yang sama, pair yang lain lah. Alright. Ni kita tengah tunggu dia turun ni. Kalau turun sampai sini sedap ni. Okay. Right. Okay. USD CAD jom kita tengok USD CAD. Ada yang request USD CAD. Tengok USD CAD, apa yang ada kat USD CAD ni. Okay, USD CAD ada something tak? Kita tengok kat MACD ada tak? Kat MACD, yes. Kat MACD ganas lah dekat H1. Okay, korang tengok sini, korang study, belajar. Right, nampak tak? Dia buat drop dekat sini. Tapi dekat MACD dia buat sini sampai sini. Nampak? Dia tolak ni harga ni atas. Nampak tak? Dia tolak harga ni atas. Right? Sama juga dekat sini. Dia buat mendata sampai sini. Right? Tapi dekat MACD apa yang berlaku? Dia boleh tengok dengan sangat-sangat jelas. Dekat MACD apa yang berlaku? Dia buat push ke atas. Right? Nampak? Dia push lagi harga ke atas. So, as long dia tak break this area, selagi tu kita nampak manis kalau kita entry buy. Ni paling cantik lah ni, contoh paling live lah ni yang ada. Alright, contoh yang paling live yang ada dekat USD CAD ni lah saya nampak. Okay. Ni contoh yang paling live yang ada dekat market sekarang ni, iaitu USD CAD. Ni ada sahabat kita share. Alright. Okay. So tengok line dekat sini. Dia turun, pom, sampai sini dia naik. Alright. Lepas tu dia turun sampai sini, dia buat new low, low. Tapi you tengok dekat MACD apa berlaku. Right. Banyak kali tu sebenarnya dia touch tu this area. So kalau dia mampu bertahan dalam keadaan macam ni, selagi tu kita nampak market ada potensi untuk naik further ke atas. Ini untuk Euro GBP, USD CAD. Okay, nampak tak ni MACD turun sampai sini. Lepas tu dia punya puncak dia sampai sini, dia turun sampai sini. Okay. Lepas tu yang ni dia turun, dia naik sampai sini. Nampak tak? Nampak tak? Dia tolak market tu. Ni kita panggil dia sebagai price manipulation. Harga turun tapi dekat MACD kita nampak ada push lah, harga nak tolak ke atas. Korang jelas ke tak jelas ni? Okay, korang jelas ke tak jelas ni? Ini contoh yang terbaik ni sebenarnya. Okay, ini contoh yang terbaik ni. Boleh? Clear? Ini contoh USD CAD yang paling terbaik ni. Ni contoh USD CAD ni, real market ni sekarang ni tengah berlaku dekat sini.
Alright, tengah berlaku kat USD CAD dekat time frame H1. Saya baru saja entry ni. You pun boleh tengok secara live saya entry. Alright. You boleh tengok secara live. Kejap, korang dah klik button share belum ni? Alright, korang dah klik button share ke belum ni? Kalau dah klik button share tolong. Nampak tak? USD CAD ngam-ngam kita masuk. Dia dah ada running sikit. Kalau 5 frame per minute nampak? Dah ada kenaikan sikit, nampak? Dia tolak harga naik ke atas. Nampak? Sebab apa? Dekat H1 ni kita nampak ada manipulation. Okay? Boleh clear kat situ? Okay. Siapa entry USD CAD ni? Nampak? Ngam-ngam kita entry, masuk terus profit. Okay, basically macam itulah. Okay, cara dia yang supposed to be, yang you kena tengok macam itulah. Ni saya buat secara live ni. You pun tengok contoh secara live. Itu contoh kalau dekat support, dekat area support. Sama juga kalau dia dekat area resistance. Konsep dia sama. Dia akan ulang macam itu. Alright. Okay. Boleh clear tak sampai situ? Okay, pair apa lagi? Pair apa lagi yang you rasa kita nak trade? Okay. Ni contoh dia. Contoh yang secara live saya dapat tunjukkan lah. You boleh tengok lah contoh live kat sini. Okay, kita baru entry, dia terus running profit. Nampak dekat USD CAD ni. Okay. Alright. Okay. Boleh kat situ. Cuba bagi lagi pair. Mana tahu ada peluang lagi yang kita boleh entry. Mana tahu ada peluang lagi yang kita boleh entry. Contohlah bagilah satu pair. Belanjalah guys. Kawan-kawan semua belanjalah. Alright. Ni entry New Zealand dollar. Ini saya nak entry lagi satu buy. Sebab ini spread dia besar. Kalau korang tengok kat sini 5 minit saya entry buy contoh 5 minit buy. Nampak tinggi juga. Tapi tak apa lah. Alright. As long dia boleh running, dia boleh buat profit, cukup lah. Okay. Alright. Okay. Euro dah, GU dah, AC apa? ACAD ke ACHF? AC ni ada dua. Ada tak? Kalau ada kita boleh entry. Kita nak tengok contoh live macam itu. Okay. Ni tak ada bang. Kat H4 tak ada, H4 pun tak ada. Kenapa saya cakap tak ada? Sebab kalau you tengok dekat sini, alright, sini bar 1, 2, alright, 3. You boleh tengok kat sini sangat-sangat jelas. Dia turun, naik dan turun. Okay, sampai sini. Dan kalau you tengok dekat MACD dia, konsep dia lebih kurang sama. Right, ini kita panggil dia sebagai convergent. Dia bukan divergent. Nampak? Okay, ni point dia yang bawah, low. Lepas tu point dekat sini. Lepas tu point dekat sini. Nampak? So kalau sama macam ini, tak boleh lah. Right? Sama macam ini maksudnya ini kemungkinan ada potensi untuk dia naik ke atas lah. Right? Ada kemungkinan, ada potensi untuk dia naik ke atas. Right? Sebab kita nampak lah dia push kan dekat sini, nampak dia naik sini sikit, naik sini sikit, naik sini sikit. Tapi konsep dia sama. Dia tak sama dengan apa yang kita belajar hari ni. Right? Iaitu divergent. Ini convergent. Right? Dia buat sebiji sama dengan apa market buat. Okay? So kalau dia mampu bertahan dekat atas trend line ni, dia ada potensi untuk naik. Kalau dia break, dia gagal lah. Dia break, kita kena SL lah. Basically macam itu. Okay, nampak? Dapat tak? Ini pair apa? AUD CHF. Right? So kalau dia mampu bertahan dekat sini, kita boleh
dia boleh ada peluang untuk naik lah. Okey. Right. Okay. So yang ni ya, okay, kita start balik daripada awal. Okay, untuk Euro USD kita entry sell. Nampak market masih turun lagi ke bawah. Untuk GBP USD kita entry buy. Alright, sebab ada divergent. Okay, ni yang ada dekat Euro USD, USD JPY. Alright, ni buy. Okay, ni gold kita tak masuk sebab dah lambat. Alright, AUD JPY ni kita masih tunggu. Euro GBPY ni kita target dia dekat mana tadi? Sekejap supposed to be ni untuk TZZ kan. Apa, kita tengok yang MACD yang kita belajar hari ni. Alright, mana tadi? MACD. Okay, time frame berapa? Contoh kita pakai time frame H4, H1. Dekat H1 ni ada. Alright, dekat H1 ni ada. Dekat H1 tak ada. Mana ada? Kat mana tadi kita jumpa? Oh, dekat 30 minit. Yes. Alright, ni satu dia buat low dekat sini. Alamak. Ni. Okay, lepas tu dia buat kat sini. Alright, lepas tu dia buat dekat sini. Nampak? Yang ni yang kita nak tengok. Ni point-point ni pump. Tapi dekat MACD dia reject. Okay, that's why you nampak ada movement naik ke atas. Right, sebab tu kalau you tengok kita ada satu pen yang betul-betul kita nak entry dekat sini, buy limit dekat sini. Nampak yang bawah ni, yang ni. Right, yang ni just kita ambil je apa yang market bagi. Okay, basically macam itu. Okay, faham? Okay, itu CAC JPY kita entry sell sebab ada divergent dekat area sini. Ni divergent. Alright, untuk NU entry sell sebab ada divergent kat sini. Valid kita punya resistance level. Alright, dekat GJ kita tak ada entry. Alright, dekat AUD/USD yes ada ni. Right, AUD/USD ada ni. Okay, dekat mana lagi ada? Dekat USD CAD ada. Right, dekat USD CAD ada. Okay, dekat USD CAD. Okay, dekat USD CAD. Dan the last kali adalah dekat sini, USD CHF. So saya rasa cukup lah, banyak lah tu sebenarnya. Sifu, tak silap hari tu Sifu ada cakap trik untuk account demo boleh withdraw. Macam mana tu Sifu? Alamak, jangan pembaris sangat bang. Guna TNDL pun dah okey kalau tak nak guna turbo. Right, CAC JPY. Okay, terpulang ikut masing-masing. Ada orang dia sesuai dengan teknik macam itu, terpulang. Alright. Okay, kau faham ke? Kau faham ni konsep ni yang saya ajar ni? Okay, yang paling cun sekali kat USD CAD. Nampak ni USD CAD senyap-senyap dah naik dah. Kat sini ada berapa pip ni? Dari sini, dari sini. Ada 10 pip dah. Sila-sila bulan ada 10 pip dah. Sambil-sambil trade ni boleh lah dapat 100 lebih. Ada lah 100 lebih. Right, sambil-sambil trade ni adalah sikit duit. Tak banyak lah tapi boleh lah. Tahulah profit korang lagi besar. Right, tapi insyaAllah dia akan grow lagi banyak lagi. Right, okay. Itulah konsep ni yang saya tunjuk. Kita belajar entry dulu. Right, okay. Kita belajar entry dulu. Boleh? Clear tak dekat situ? Padu Sifu, semua terus biru. Betul lah, scammer terhebat. Biasalah. Right. Okay, so nanti untuk next week kita akan belajar pula cara macam mana kita nak SL dan sebagainya lah. Right, hari ni kita belajar, okay, kita recap balik apa yang kita belajar. Kita fokus kepada cara macam mana nak buat nak kenal pasti reversal point menggunakan MACD.
Right, moving, average, convergent, divergent. Tapi yang kita nak fokuskan adalah dekat divergent. Divergent ni apa tuan-tuan? Right, divergent ni adalah bila price buat lain, MACD buat lain. Tu ada something wrong somewhere dekat situ. Right, itu kita panggil sebagai manipulation price. Contoh, harga turun, dia drop lagi. Maksudnya kat sini daripada A pergi B ni lagi rendah. Okey, dia buat low, lagi low. Tapi dekat MACD kita nampak bukit dia berbeza. Right, bukit dia reject untuk buat high, lagi high. Okey, low pergi ke high. Dekat situ kita nampak pressure market lebih berminat untuk ke atas. Apa yang berlaku penurunan kat sini hanyalah manipulasi market. Right, manipulasi harga. So dia boleh naik lebih tinggi. Right, sebab apa? Sebab dekat sinilah punca dia. Okay, kita nampak punca market lebih berminat untuk naik ke atas. So consideration kita sebagai seorang trader, kita akan cari point untuk entry buy dekat sini. Right, itu kalau buy. Kalau sell sama juga. Kalau kita nampak price naik, okay, buat lagi tinggi. Right, kita nampak kat sini dia buat high, dia buat lagi high daripada low ke high kat sini. Daripada bukit yang pertama ni low, lepas tu dia buat high. Tapi dekat MACD apa yang berlaku? High. Okay, daripada high dia pergi kepada low. So kat sini kita nampaklah pressure market untuk turun ke bawah tu adalah lebih tinggi. So apa yang berlaku kat sini, kenapa price naik dan break this resistance? Sebab price kemungkinan besar dekat sini banyak order. Right, sebab you kena ingat, bila USL, contoh kalau USL, right, you entry buy. So kalau USL sebenarnya position you adalah sell. Right, kalau you entry sell, you nak SL, position you adalah buy. Right, nampak tak clear dekat situ? Right, bila you nak SL, right, bila position you buy, bila you klik SL, sebenarnya position you adalah sell. Bila you sell, position you untuk SL adalah buy. So bila, you nampak tak? Bila orang yang sell dekat sini, right, dia sell dekat sini, so automatically dia akan tinggalkan SL dia. SL dia sebenarnya position buy. So untuk orang dapat buy, kita mesti kena sell. So jerung-jerung akan nampak, oh banyak entry buy dekat sini. So aku entry sell untuk completekan this transaction. Ni kita panggil dia sebagai manipulation lah. Bila buy dengan sell, jadilah satu transaksi. Terhasillah satu transaksi jual beli kat situ. Okay, so clear tak dekat situ? Okay, boleh? Dapat tak? Okay, dapat tak? So ini antara contoh yang kita buat lah tadi. Alright, alhamdulillah dah 200 lah. Cakap-cakap dah mesti 100 naik 200. Nanti daripada 200 naik 300, 300 naik 400, 400 naik 500 lah. Dah macam itulah seterusnya. Right, contoh paling terbaik tadi adalah dekat USD CAD, iaitu dekat H1. Ini contoh dia yang paling terbaik. Alright, so saya nak tanya, okay, sebelum saya nak habiskan sesi ni, berapa ramai yang faham? Dan faham saja tak guna, berapa ramai yang sempat untuk buat profit juga? Itu nak yang kita nak tanya. Alright, okay, apa isu apa lagi ni? Sibu boleh ajar tak macam mana cara nak belajar nak baca Forex Factory? Boleh, nanti next class kita belajar. Alright. Okay, boleh. Okay. Alright, clear Okay, so saya rasa kita pun dah live lebih berapa ni? Kita dah live lebih kurang 1 jam lebih dah. Sebenarnya kita target 1 jam je. So insyaAllah, okay, itu saja untuk sesi live pada malam ni. Jangan lupa follow sesi live kita akan datang. Kita akan belajar lagi lah cara macam mana yang terbaik untuk bantu anda dalam market. Alright. Minta maaf atas kekurangan pada sesi live hari ni. Sebab korang mesti pelik kan, asal Sipu lemau sangat hari ni. Saya lemau sebab kurang sihat sikit. Sebab kebelakangan ni selalu sangat sakit. Tak tahu kenapa.
Alright, tapi basically walaupun saya sakit, saya cuba juga sampaikan apa yang penting, iaitu untuk live ni kita recap balik macam mana nak cari reversal point untuk buat profit masuk US dollar dalam market. Alright, so sehingga berjumpa lagi pada sesi live yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.